Jadi untuk waktu ini, seperti kita wawarkan tadi, kita nak cuba bersama-sama dengan seorang bekas pesakit COVID-19, Reza Huzari Zain. Beliau merupakan kes yang ke-46 ya. Dan Alhamdulillah telah pun melalui detik yang sukar selama 11 hari, 24 jam dikurung. Tak boleh kontak dengan mana-mana orang luar. Tertekan. Okey, kita bersama dengan Reza pada waktu ini. Assalamualaikum Reza, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Sekejap. Ya. Okey, Reza, alamak sudah ceria, nampak senyum elok tu. Ceria Alhamdulillah. Macam mana keadaan sekarang Reza? Dia dapat keluar, ya. Keadaan sekarang macam mana? Alhamdulillah sihat. Sihat sepenuhnya. Sepenuhnya, alhamdulillah. Syukur. Reza, boleh tak kongsi dengan kita, sebab kita tahu realiti masyarakat dekat luar sana sekarang ini mungkin peratusannya sedikit yang masih lagi tak mendengar kata kenapa perlu penjarakan sosial, kenapa jangan keluar rumah, ramai macam tak boleh macam tu kan, tak boleh nak ikut. Mungkin Reza sendiri boleh kongsi dengan kita apa sebenarnya Reza lalui dan sangat penting untuk kita lakukan apa yang telah diarahkan dan diperintahkan itu. Okey. Saya rasa perintah PKP ini amat penting lah. Even selepas saya dah discharge daripada hospital sendiri pun, saya masih mengamalkan social distancing walaupun rumah pun sebab yang sama. Pasal yalah, of course bila trauma you kena awal-awal dulu, supaya dia punya masih ada kata kawalan lah ya. Dan saya banyak melihat dalam YouTube dan juga news yang ada, masih ramai yang keluar. Untuk kalau kita keluar, kalau kita terdesak, kita perlu beli something, just pergi dalam kawasan rumah saya lah, bagi saya kawasan untuk macam yang terdekat dengan rumah. Kalau boleh stay at home, pasal bagi saya social distancing ni amat penting. Walaupun macam dulu macam sama, bila saya dapat tahu saya kena dengan virus COVID tu, saya betul-betul berdoa masa itu tau. Kerana saya takut dengan di rumah, di office, bagaimana dengan rakan-rakan yang saya bergaul. Tapi alhamdulillah memang saya daripada asal pun saya ada buat macam social distancing. Tak ramailah melalui saya yang kena jadi amat penting social distancing dan juga stay at home. Macam Reza dapat virus ni daripada kontak rapat ke macam mana dulu, kalau Reza boleh cerita sikit sebelum Reza disahkan positif? Yalah, daripada bila kita bekerja ni, bila kita bekerja, kita expose dengan rakan-rakan, dengan kawan. Jadi kita boleh kenalah dari mana. Hanya itu saya tak tahu, because of KKM ada menghubungi saya di interview selama 2 jam. Dia nak dapatkan mana kontak yang satu. Jadi KKM tahulah yang itu. Tapi bila you dah masuk dalam hospital, you macam dah terpisah tau. Jadi news yang dikeluarkan kami just baca di news. Jadi kami tak dapat direct daripada hospital langsung. Jadi KKM amat jagalah dia punya data-data dan juga benda-benda yang agak sensitif untuk dicakap lah. Okey, maknanya betul-betul terpisah dari dunia luar sama sekali 11 hari 24 jam. Reza? Masa di dalam hospital kami masih boleh pegang handphone. Handphone masih ada. Saya masih ada tablet saya kerana saya masih melakukan kerja. Okey. Dalam office. Saya normally orang work from home kan. Saya work from hospital. masih membuat kerja. Masih berhubung dengan staff-staff saya. Jadi kami boleh baca dan juga kontak WhatsApp semua orang outside. Masih boleh berhubung. Cuma you letakkan di dalam bilik yang mempunyai 4 pesakit, you di lock, you duduk dalam situ saja. Untuk 1 hari 2 hari mungkin okey kan. Tetapi bila 11 hari ni you pun saya seorang yang aktif, yang saya suka keluar kan, jadi bekerja. Jadi bila you terkurung situ, you agak rasa depressed lah sedikit. Betul. Okey. Satu lagi, Reza, kalau boleh share, uniknya coronavirus untuk COVID-19 ni, kesannya berbeza-beza. Ada orang terus teruk dekat dada, ada orang paru-paru, ada orang dekat leher. Langsung tak ada tanda apa-apa. Langsung tak ada tanda apa-apa. Macam Reza bila berada 11 hari tu, apa yang Reza alami dalam badan?
Yang ini satu agak susah because bila saya masuk dalam hospital pun, dalam bilik tu macam-macam dia punya pesakit tu ada dia punya simptom bermacam-macam. Yang kita dengar rakan-rakan kita pun bermacam-macam. Macam saya sendiri, saya tak ada simptom. Saya antara yang laki lah, saya tak ada simptom yang agak teruk. Saya cuma berasa masa sebelum saya disahkan positif, saya cuma berasa macam nak sembuh dari demam. So berpeluh-peluh. Okey, faham. Saya rasa macam itu dan saya ada sedikit hyperreactive airway di mana kalau saya terhidu macam bau perfume atau bau deodorant, asap kereta, saya akan mula batuk. Dan batuk tu dalam sehari 2 hari baru saya boleh hilang lah. Itu saja saya punya simptom. Okey, baik. Dalam masa yang sama, difahamkan mana Riza sendiri sebenarnya merupakan bekas pesakit yang pertama yang buat pendermaan plasma darah dan telah pun diuji dan diberi kepada pesakit-pesakit yang lain, tapi tak ramai difahamkan, beberapa orang sahaja. Saya tak pasti sama ada dah digunakan pada pesakit. Cuma kami dihubungi oleh pihak hospital lah pada mulanya. So doktor di hospital Sungai Buloh bila kontak saya tanya sama ada saya nak menderma untuk ini. Jadi satu sumbangan kami lah daripada bekas-bekas pesakit di mana plasma kami punya antibody untuk COVID. Jadi dengan ada peluang macam ni untuk menderma, kami rasa terpanggil. Kami rasa terpanggil untuk membuat pendermaan inilah. Okey, ini sangat-sangat menarik kalau berjaya dibuat uji kaji dengan betul dan satu kita sebut satu rawatan boleh diambil daripada plasma darah ini. Ini satu perkembangan yang sangat baik sebenarnya, Reza. Betul. Jadi mungkin Reza, kami berharap kalau yang ujian ini berjaya lebih banyak yang tampil lah yang untuk membantu. Pasal macam saya sendiri saya tak kritikal saya tak kritikal. Jadi sedih bila kami dengar pesakit yang kritikal. Ini peluang untuk kami bantu pada pesakit yang lebih kritikal dari macam diri saya lah. Okey, tapi dia agak macam kita gunakan istilah rare dan jarang-jarang juga bagi pesakit itu sendiri yang mempunyai daya ketahanan macam Cik Reza sendiri. Betul tak? Kali itu mungkin dipilihlah untuk plasma, mendapatkan plasma darah yang terawal. Mengikut doktor saya sihat. Kerana untuk menderma ni sekurang-kurangnya you dah baik daripada penyakit ini sekurangnya 2 minggu. Jadi saya discharge 14 hari bulan dan tarikh untuk saya menderma pada 2 hari bulan. Jadi dah lebih daripada 14 hari saya dah sembuh. Jadi sebelum itu pun pada 20 hari bulan ada ujian-ujian saringan yang dibuat seperti macam hepatitis C semua HIV dia buat supaya menunjukkan darah saya betul-betul sihat dan juga bilangan darah macam sel darah apa semua pada tahap yang optimum dan membolehkan saya untuk menderma plasma darah ini. Baik, dan seberingkas pesanan kepada semua masyarakat Malaysia, patuh PKP kerana pandemik ini bukan perkara yang main-main. Betul. Bagi saya kita harus akur dan juga bersabar dan patuh terhadap PKP ini. Kerana yang ini salah satu cara untuk kita flattenkan the curve. Flattenkan the curve ni bukan satu yang main-main. Kerana kalau terlampau curve yang terlampau tinggi, kita akan melihat banyak pesakit yang akan masuk ke hospital. Dan masa itu kita dah tak terkawal. Jadi perlu pada semua untuk inilah satu sumbangan kita lah kepada semua rakyat Malaysia untuk menolong our frontliner. Baik. Baik. Terima kasih banyak Cik Reza sudi bersama kami sekejap. Kita doakan kesihatan berpanjangan. Amin, insya-Allah. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Reza Huzairi Zain, bekas pesakit COVID-19.